Tan Sri Yang di-Pertua, tadi saya katakan adalah penting kebebasan kehakiman untuk mahkamah rendah juga mesti ditegakkan, dan melainkan itu kita kata ada satu sistem di mana mahkamah session dan magistrate tidak tertakluk kepada pejabat pegawai negara. Saya rasa belum sampai masanya untuk memberikan kuasa yang terlalu besar kepada mahkamah session untuk bertindak dalam kes-kes berkenaan. Satu daripada sebab utama kita mempunyai banyak kes di mahkamah Malaysia ini adalah kerana ketidaktentuan undang-undang dan keengganan mahkamah baru-baru ini untuk mengikut presiden ataupun stare decisis. Maksudnya kes-kes yang sudah ditetapkan di masa lampau oleh mahkamah tertinggi diikuti oleh hakim-hakim kemudian. Kita tahu baru-baru ini banyak kes yang menyebabkan saya sebagai peguam pun tidak tahu bagaimana nak memberi nasihat kepada anak-anak guaman kami. Dalam kes-kes baru-baru ini di negeri Perak, saya bagi beberapa misalan, banyak lagi. Kita tahu, kita peguam semua bersepakat bahawa kalau seorang ketua menteri tidak dapat lagi sokongan majoriti adun-adun negeri itu, mereka mesti membuat keputusan dalam Dewan Undangan Negeri seperti yang telah diputuskan dalam kes Stephen Kaloningkan, ketua menteri pertama Sarawak dalam tahun 1966. Tapi di Perak ini baru-baru ini Mahkamah Persekutuan pula katakan ia boleh dibuat di mana-mana sahaja. Ini sudah menyebabkan kekeliruan. Apakah undang-undang sekarang? Kita tidak tahu. Begitu juga kita peguam sudah bersepakat bahawa orang yang berkuasa untuk mengisytiharkan sesuatu kerusi itu kosong adalah Speaker Dewan Undangan Negeri atau Parlimen. Tapi baru-baru ni mahkamah mengisytiharkan bahawa kuasa itu di tangan Election Commission, di tangan Pesuruhjaya Pilihan Raya. Dan kita juga tahu bahawa artikel 72 Perlembagaan Negara menyatakan dengan jelas penghakiman tidak boleh campur tangan dalam isu Dewan Undangan Negeri atau Parlimen. Tapi dalam kes baru ini kita nampak mereka campur tangan. Dan juga ada satu kes di Mahkamah Persekutuan baru-baru ini, dari peruntukan yang jelas dalam undang-undang dikatakan bidang kuasa Mahkamah Persekutuan hanya boleh diberikan oleh Undang-Undang Persekutuan. Ini termaktub dalam Perlembagaan Negara kita. Tetapi dalam kes yang baru-baru di Mahkamah Persekutuan, mereka menerima bidang kuasa dengan adanya peruntukan dalam Perlembagaan Negeri Perak, iaitu Undang-Undang Tubuh Negeri Perak. Jadi ini berapa kita kata misalan, kalau tidak ada ketentuan, kepastian undang-undang, orang semua akan pergi, we call just go to a court and try your shot. Ini pengalaman pahit ini sudah saya mengalami lebih kurang 22 tahun ini selepas krisis kehakiman dalam tahun 1988. Saya masih ingat apabila pergi berjumpa dengan bekas hakim Mahkamah Agong Tan Sri Allahyarham Tan Sri Yusof Fi Abdul Kadir, selepas mendapat nasihat tentang satu kes, dia mengatakan anything can happen now in the courts. Ini menunjukkan beliau pun tidak ada kepastian lagi dengan hakim-hakim yang berduduk dalam Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Persekutuan sekarang. Tan Sri Yang di-Pertua, haruslah kita kalau nak pindah akta ini, kita dengan tepat dan pasti nyatakan dengan jelas
kuasa-kuasa yang hendak kita berikan kepada Mahkamah Session dari segi pengisytiharan ataupun declaration atau injunksi. Tentu yang dipertua, satu lagi perkara yang disentuh dalam pindaan akta ini, iaitu tentang Mahkamah Penghulu dan juga Mahkamah Kelas Kedua. Saya rasa memang semua orang tahu bahawa Mahkamah Penghulu dan Mahkamah Kelas Kedua ini tidak berfungsi, boleh kata hampir langsung tak berfungsi dalam sistem kehakiman yang sedia ada. Hendak dibatalkan Mahkamah Penghulu, dan saya ingin cadangkan, kalau kita masih mau tetapkan, pandangan saya memang Magistrate Kelas Kedua itu penting. Kita nak naikkan bidang kuasa kepada 10,000. Mahkamah Kelas Kedua ini penting untuk orang, kita kata the common man, orang yang miskin, orang yang tidak hendak belanja banyak untuk dapat legal service. Dan saya cadangkan, kalau boleh kita gabungkan Magistrate Kelas Kedua ini dengan hakim tribunal pengguna di Consumer Tribunal Court. Kerana kelas Magistrate Kedua ni, mereka tidak ada satu sistem untuk mengendalikan kes. Mereka tidak ada interpreter, don't have a office. Biasanya mereka adalah assistant district officer ataupun DO yang dilantik. Jadi melainkan saya meminta kerajaan supaya memastikan kes-kes second class magistrate ini diperkukuhkan dan ia terbuka kepada orang ramai untuk datang sendiri, mungkin tanpa peguam, dan kalaupun ada hak, hanya satu hak untuk merayu kepada first class magistrate, kerana jumlah yang hendak diputuskan ini adalah di bawah 10,000 ringgit. Dan kalau mereka menggaji peguam, perbelanjaan mereka mungkin akan terlalu tinggi. Ini merupakan satu sistem yang dispensation of justice in a very quick and fast manner for small cases, dengan izin. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya inginkan juga kerajaan mempertimbangkan beberapa perkara tentang bidang kuasa Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Ada perkara-perkara di Mahkamah Tinggi sekarang, seperti application for estate administration, tentang permohonan untuk harta pesaka. Sekarang ini kalau ada sesiapa yang membuat satu wasiat, kalau tidak ada landed property, minta maaf, kalau sesiapa ada membuat sesuatu wasiat, dia mesti pergi ke Mahkamah Tinggi, sungguh pun jumlah wannya mungkin 50,000 sahaja. Jadi mungkin kuasa ini boleh kita agihkan kepada Mahkamah Rendah. Dan bagi mereka yang tidak buat wasiat, ini untuk orang-orang bukan Islam, kalau ada tanah di dalam harta pesaka itu, mereka boleh pergi ke pejabat tamah dan jumlahnya akan sampai 600,000 ringgit. Maksud saya ini bagi non-contentious, perkara-perkara yang tidak merupakan perkara yang rumit, mau prosedural, bolehlah kita agihkan kepada Mahkamah Rendah, sementara perkara-perkara yang lebih rumit ditetapkan untuk Mahkamah Tinggi.